Jadi setiap kali Mesyuarat Ibu Kerjaan Negeri, dia akan melaporkan apa sudah berlaku, apa sedang berlaku dan apa sepatutnya yang berlaku. Sebab itu saya katakan hari ini adalah hari yang sangat baik kepada kita, kerana sekali lagi iaitu satu lagu dia akan menarik perhatian yang bermaklum, kerana apabila kita katakan kawasan ini akan dibuka dengan rasminya selepas hari raya nanti, bermakna kita mengharapkan kerancakan tahun melawat Perak akan menjadi kenyataan. Sesungguhnya kehadiran kita semua pada pagi ini adalah cerminan komitmen kita bersama untuk terus mengkilap potensi dan keistimewaan Perak sebagai antara destinasi pelancongan unggul. Lebih-lebih lagi ketika kita sedang berusaha menjayakan kempen Tahun Melawat Perak 2024. Sebentar tadi saya tekun mendengar ucapan daripada Datuk Sim yang mengatakan bagaimana Dubai dan negara-negara lain yang menjadikan pelancongan sebagai satu aset terbaik untuk menjadikan sesuatu negeri, malahan bukan negeri, bukan daerah pun, barangkali pekan kecil seperti Marrakesh disebut tadi, tetapi boleh menjadi tarikan untuk orang seluruh dunia hadir. Ia memberi isyarat yang baik bila disebutkan tadi kerjasama yang baik daripada YDP, Batu Gajah, kerjasama baik daripada DO dan semua pihak yang terlibat, orang-orang tempatan di sini, itu adalah salah satu daripada ramuan yang penting untuk menjadikan sektor pelancongan sebagai sektor yang boleh mendatangkan keuangan, mendatangkan kekayaan kepada penduduk tempatan, termasuk mereka yang terlibat sepenuhnya dalam industri pelancongan ini. Jadi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti telah disebutkan Encik Anwar tadi, lokasi ini merupakan bekas tapak pelumbungan biji timah utama Perak suatu ketika dahulu. Satu ketika dahulu orang sangat takut kepada semua kawasan Lombok ini, kerana setiap kali ada orang jatuh dan lemas, dikatakan ada hantu di dalam Lombok. Jadi ada orang nampak hantu, ada orang nampak wang Lombok ini. Siapa nampak hantu dia lari, siapa nampak wang dia mari. Jadi kita katakan bahawa tarikan utama di Tanjung Kualang ini iaitu sebuah monumen yang tidak terhitung nilainya, yang yakin kapal korek TT5 sehingga hari ini TT5 masih gagah berdiri sebagai simbol kemasyhuran ekonomi Perak satu ketika dahulu. Jadi di sebelah ini, seperti kita disebutkan tadi, di sebelah ini pula, di sebelah TT5 terletak TT5 Maze Park, sebuah taman pagar sesat berbentuk hati yang pertama di dunia. Dan kini TT5 Maze Park menjadi antara destinasi pilihan pelancong, terutamanya keluarga yang mahu mengalami percutian yang nyaman dengan dikelilingi kawasan hijau yang mendamaikan. Oleh itu, kehadiran Escape Ipoh yang menyuntik nafas baru dan segar bagi merancangkan lagi industri pelancongan di kawasan ini. Malah Escape Ipoh yang merupakan pembangunan semula di tapak brownfield dijangka akan meningkatkan lagi nilai hartanah dan kepakaran tenaga buruh serta menambah variasi produk pelancongan. Bila pada malam saya melancarkan Tahun Melawat Perak di Silver Lake, kemudian besoknya saya datang untuk melihat dan diwawancara oleh televisyen dan datang melihat Silver Lake. Ramai orang memberi pandangan kita kena kempen KTMB supaya ETS dapat menjadikan Batu Gajah juga sebagai satu pusat di mana ETS dapat berhenti, menurunkan penumpang dan mengambil penumpang. Kita sedang berusaha keras untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang bukan sahaja
Ipoh tetapi Batu Gajah juga akan menjadi kawasan tarik. Saya bersembang dengan Datuk Eli sebentar tadi, bila tiba masanya nanti Silver Lake pun akan dapat menarik pelanggan-pelanggan, dapat menarik pelancong dengan adanya galeri Datuk Lat kat situ, dengan adanya 35, dengan adanya Escape Ipoh ini. Jadi saya rasa berbaloi kalau kita dapat akhirnya memujuk BTS untuk berhenti di sini, supaya Grab pun, pengusaha Grab pun akan dapat ekonomi yang baik kepada mereka yang terlibat dengannya. Dan kita berusaha keras, sebab kalau ikut apa yang saya faham, di hadapan Silver Lake itu akan dibangunkan sebagai pusat pentadbiran baru daerah Batu Gajah. Dengan ada perumahan yang juga sedang dibina oleh Chris Property, dan kita harap Batu Gajah tidak lagi menjadi pekan kecil. Kita harap Batu Gajah juga akan bangun standing dengan pekan-pekan lain yang sudah maju di negeri. Jadi ini adalah sejalan daripada Kelly's Castle sampai ke sini. Kita harap orang tempatan, khususnya orang Batu Gajah, menjadi orang yang mesra pelancong, supaya orang tidak rasa serik untuk datang kemari, kerana orang Batu Gajah, kata Datuk Sim tadi, orang yang mesra pelancong. Jadi mesra pelancong ini penting, kerana orang akan bercakap bila dia balik, dia akan bercerita, datanglah ke Batu Gajah. Bukan sahaja ada Datuk Sim yang pandai dan bijak untuk menjadikan pusat ini sebagai pusat pelancongan, tapi orang tempatan juga tidak kurang senyumannya yang manis dan mesra untuk menarik pelancong. Kerajaan negeri sangat menghargai usaha yang bersungguh-sungguh yang dibuat oleh saudara Anwar dengan timnya daripada MBE untuk membangunkan tapak bekas Lombok ini menjadi salah satu lokasi pelancongan yang dapat menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Walaupun sebenarnya agak macam terkeluar sedikit daripada skop kerja dia, sebab di antara tiga agensi ini, SADC dah dibagi tanggungjawab untuk bangunkan pertanian, SEDC Datuk Reza untuk membangunkan industri, MBE untuk membangunkan mineral, tapi dia bangunkan tempat bekas mineral. Okeylah. Dia memelihara dan memelihara tempat bekas mineral. Apapun yang penting, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada setiap kali kita mengadakan mesyuarat Board of Management MBE ini, Cik Anwar akan melaporkan kepada kita berkaitan dengan perkembangan, dan hari ini saya dapat melihat memang betul seperti mana dilaporkan, dan kita doakan supaya tempat ini benar-benar akan menjadi tempat yang sangat meriah, kerana ada boleh berbasikal, ada boleh berlari, ada boleh buat team building dan bermacam-macam lagi. Semua saya tak nampak. Boleh mancing tak? Boleh mancing? Boleh. Oh, very good. Malam saja kata dia. Ikan nampak tak? Baik, pembangunan ini sebenarnya mengingatkan kita kepada Mines Wellness City, atau sebelum ini dikenali sebagai Mines Resort City, yang dahulunya merupakan juga bekas Lombok dedah yang terbesar di dunia. Kini ia mempunyai hotel 5 bintang, hotel, sekolah antarabangsa, pusat beli belah dan juga pusat konvensyen, sekaligus menjadi antara penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi setempat. Datuk Sim sebut tadi, ini adalah long investment, pelaburan jangka masa panjang. Satu ketika dahulu Sunway membinakan Sungai Wei, yang juga Lombok disedut air itu keluar. Now apa yang berlaku di Sunway asalnya adalah juga bekas Lombok. Dalam kepala Datuk Sim dengan tim dia, saya rasa ada banyak benda yang diberlega dalam kepala dia, bagaimana nak menjadikan tempat ini, kalaupun tidak standing Sunway, lebih baik daripada Sunway. Dalam konteks ini, selain daripada berperanan untuk memperkasakan agenda pelombongan yang bertanggungjawab seperti yang digariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030, MBE boleh memainkan peranan aktif membantu kerajaan negeri membangunkan seluruh rantaian nilai
value change, termasuklah industri huluan dan juga giliran serta rehabilitasi pasca perlindungan. Untuk itu saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak MBE yang telah bekerjasama dengan syarikat swasta dengan SIM Malaysia Group untuk membangunkan Escape Ipoh yang kita yakin akan menjadi satu lagi produk pelancongan bertaraf dunia di negeri Perak. Cuma tadi berbincang dengan Datuk Pegawai Kewangan Negeri, mengapa dia guna nama Escape Ipoh? Mengapa tak guna Escape Batu Gajah ke ataupun Escape Cinta? Sebab katanya kampung kita dekat sini. Jadi Escape Ipoh ni takut orang keliru, orang kata di Ipoh, sebenarnya berada di, tapi bolehlah Datuk fikirlah tengok macam mana pun, asalkan ia berada di Perak je lah. Kerajaan negeri melalui Tourism Perak telah melancarkan kempen Tahun Melawat Perak 2024 pada tahun ini. Alam semula jadi dan warisan sejarah merupakan kekuatan niche bagi sektor pelancongan Perak. Satu lagi produk menarik adalah geopelancongan setelah pemasyuran Geopark Lembah Kinta sejak tahun 2018 mempunyai 22 geotapak lokasi kapal korek TT5 yang diangkat menjadi salah satu tapak warisan dalam geopark kebangsaan kedua di Malaysia. Ia sekaligus menggambarkan potensi besar Escape Ipoh sebagai salah satu destinasi pelancongan utama dalam negara dan di rantau ini, dan saya berharap Escape Ipoh yang terletak di Batu Gajah, iaitu sebahagian daripada Greater Ipoh, akan menjadi salah satu tarikan baru bagi segmen keluarga, badan korporat dan juga golongan belia. Saya dimaklumkan pembukaan Escape Ipoh akan bermula bulan April selepas Hari Raya. Dijangka dapat menarik 200,000 pengunjung setahun. Ini secara tidak langsung dapat merancakkan lagi ekonomi serta menjadi pemangkin kepada kebesarkan industri pelancongan di negeri Perak, khususnya di sekitar kawasan Batu Gajah. Sudah tentu kemunculan Escape Ipoh juga dapat memberikan limpahan ekonomi kepada penduduk di sekitarnya selain mewujudkan peluang pekerjaan dan juga perniagaan kecil. Jadi DO Kinta dengan YDP Batu Gajah, dengan semua yang terlibat ini, kita kena lihat bagaimana ia sepatutnya dapat memberi limpahan ekonomi kepada orang tempatan. Sudah tentu ada orang yang ingin menambah pendapatan dengan menjual air temu, menjual air, yang jual laksa, yang jual riung taufu dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan kebersihan kita perlu berikan keutamaan, kerana memang kita tahu orang ramai datang ke Ipoh kerana katakan makanan di Ipoh ini sedap dan lazat, murah, dan kita kena pastikan di Batu Gajah juga makanan itu sedap, lazat, banyak, murah dan kebersihannya dijaga. Ia akan menarik perhatian orang ramai. Long time ago, semasa tu Dr. Mahathir Mohamad masih Perdana Menteri, dia dah ingatkan orang Langkawi jangan jual barang makan dengan harga mahal. Takut orang datang sekali and then balik cerita walaupun harga coklat murah, harga rokok murah, tapi harga makan mahal. Orang datang sekali saja. So biar orang akan datang berkali-kali. Macam mana dia makan rojak buah, lagi pedas tapi semakin sedap, harga murah, dan orang akan datang berkali-kali. Jadi kerana itu kena ingatkan kepada penjaja-penjaja kita, kalau nak jadikan ini ruang untuk penambahan ekonomi kepada mereka, maka ingat pesanan itu. Dan selama ini Mukim Tanjung Tualang ini memang terkenal dengan hidangan udang galah dan aktiviti sukan lasak. Dengan kedudukannya yang berhampiran dengan Kelly's Castle, Silver Lakes Village Outlet, Galeri Land, Gua Tempurung, Taman Alam Kinta Petro dan The Treasure Taman Herba at Gopeng, Escape Ipoh ini boleh dianggap sebagai satu pelengkap kepada perancangan menjadikan Greater Ipoh, iaitu Batu Gajah Ipoh Kuala Kangsar, sebagai destinasi pilihan pelancongan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemunculan Escape Ipoh ini adalah sebahagian daripada deretan usaha yang kita sedang laksanakan untuk menjadikan Pelan Perak Sejahtera 2030 sebagai satu realiti. Bukan saja kita bercakap tentang AHTV,
bukan saja bercakap tentang Lumik, tentang Gigit, tentang SVTP, tentang Ipoh Raya Integrated, tetapi kita akan bercakap berkaitan dengan Escape Ipoh, dengan TT5, dengan Silver Lake Outlet. Semua ni adalah merupakan pelengkap kepada cita-cita asal kita untuk jadikan negeri Perak sebagai sebuah negeri yang makmur dan mensejahterakan rakyat. Kita doakan mudah-mudahan segala usaha yang sedang kita buat ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Taman Inspirasi Alam Sungai Jadi Escape Ipoh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Sri diminta kekal di atas pentas untuk menyempurnakan acara seterusnya. Majlis ingin menjemput yang berbahagia Dato' Sim, Encik Anwar Zainal, YB Tuan Dozi Yi, YB Tuan Azlan Helmi, Tuan Hezbollah, Tuan Muhammad Razif dan Dato' Abdul Wahab untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Ibu Besar untuk meneruskan acara seterusnya. Dijemput rakan-rakan media untuk menghampiri pentas untuk mengambil the best shot for today, a history in making. Baik, kita ingin menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk menurunkan tanda tangan ke atas plag rasmi Escape Ipoh. Dipersilakan. Yes, sign. Autograph. Okey. Itu dia tanda tangan ke atas plag rasmi Escape Ipoh yang akan dipamerkan apabila Escape Ipoh dibuka kelak kepada orang ramai April ini. Okey, one for the album. Kita ambil peluang ini untuk bergambar kenang-kenangan bersama-sama dengan plag ini. Okey. Ambil gambar sikit, group foto. Tahu tak apa? Tak nampak. Baiklah, dengan ini majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Sim, dan ini kita ingin menjemput Datuk Sim untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda penghargaan dari Sim Leisure kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas kesudian Datuk Seri untuk merasmikan majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Baik, dengan ini majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Sim dan Encik Anwar untuk kekal di pentas